Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kita berada dalam bab yang ke 128. Bab yang ke 128 dalam kitab Adab An-Naum wal-Ittija'. Tengok kitab bab 128 bagi jemaah yang guna versi yang kulit hijau ni, muka surat 563. Babu jawazil istilqa'i 'ala al-qafa wa wad'i ihda ar-rijlaini 'ala al-ukhra idza lam yakhaf inkishaf al-'aurah wa jawazil qu'ud mutarabbi'an muhtabiya. Panjang dia punya tajuk. Tajuk dia saja pun sudah cukup untuk dihuraikan separuh malam. Bab dibolehkan berbaring telentang. Dia panggil baring alal qafa. Qafa tu atas tengkuk, tidur atas bantal tengkuk. Satu, tuan-tuan kena tanda. Meletakkan salah satu kedua kaki di atas kaki lainnya. Maknanya kita letak kaki atas kaki macam gini. Letak kaki atas kaki kita. Relax lah, orang panggil tidur sambil relax. Menyilang. Maksud dia letak kaki atas kaki, silang kaki. Dengan syarat apabila tidak khawatir terbukanya aurat. Kalau kata takut buka aurat, jangan duduk macam tu. Dua. Yang ketiga, harus serta dibolehkan duduk dengan bersela. Mutarabbi'an, duduk bersela macam kita duduk biasa tu lah, bersela tu. Yang keempat, wa muhtabiyan. Muhtabiyan, duduk ihtiba'. Duduk ihtiba', duduk sambil memeluk kedua-dua lutut. Apa kita panggil bahasa Melayu ni, duduk ihtiba' ni? Kita duduk atas punggung, angkat lutut naik dua, kemudian kita peluk. Kita duduk. Ni angkat lutut ni, peluk, relax gitu. Macam kita duduk dengar sambil-sambil buah atas lantai. Itu dia panggil duduk ihtiba'. Ini semua di antara jenis duduk yang dibenarkan. Jenis duduk yang dibenarkan. Hadis kita bermula dengan hadis 820. An Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu bahawasanya dia pernah melihat. Ni dia cerita, dia sendiri tengok. Senanglah sahabat ni. Dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring telentang di masjid dengan meletakkan salah satu dari kedua kakinya pada kaki yang lain, yakni menyilang kaki. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Mana jelaslah kepada kita hadis itu sahih. Cuma bagaimana penjelasan dia? Jawab dianya, biasanya Nabi kita sallallahu dia buat waktu al-istirahah, waktu dia rehat. Bukan waktu solat orang duduk ramai, waktu kuliah lah. Mungkin waktu di antara Zuhur dengan Maghrib, Zuhur dengan Asar ataupun pagi. Waktu tak ada orang, Nabi kita duduk rehat macam tu. Letak kaki atas kaki. Dia panggil berehat. Di sini para ulama mengatakan jawazu, harus orang duduk di masjid itu bukan sekat duduk bersela je, letih juga. Kalau kita nak menyengging pun boleh, nak tidur pun boleh.
di dalam masjid dengan syarat menjaga aurat. Lebih-lebih lagi bagi orang yang pakai kain sarung. Orang zaman Nabi, kain sarung pun tidak, dia pakai kain izhar. Macam orang pakai ihram dua helai itu. Kain yang tak bersarung, tak berjahit. Maknanya penjagaan tu perlu rapi lah sikit. Sebab apa kena rapi? Sebab dibimbangi akan berlaku terbuka aurat dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan kepada kita boleh kita tidur di atas belakang, atas tengkuk, maknanya tidur telentang. Berbeza dengan hadis yang lepas. Tuan-tuan tengok adalah hadis dalam siri yang lepas. Hadis nombor 818. Nombor 818, Nabi kita selalu larang sahabat ni tidur. Ya'is bin Tighfah Al-Ghifari, dia tidur meniarap. Nabi larang. Nabi kata inna hadhihi dhij'atun yubghiduha Allah. Ini cara tidur kamu ni tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat kata ini tidur cara duduk ahli neraka. Na'udzubillah. Maka larangan tidur sudah jelas. Apa dia jelas tidur meniarak ni? Tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Cara tidur itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka jangan kita buat. Tidur meniarak tidak boleh. Yang boleh kalau tidur telentang itu dibenarkan. Tidur telentang dibenarkan, meniarak tidak boleh. Kita kena ingatlah, banyak lagi jenis-jenis tidur kan. Dalam riwayat Ahmad, faqala hadhihi dhij'atu ahli nar. Ini cara tidur ahli neraka. Dalam riwayat kita dalam kitab kita ni nombor 818, tidur yubghiduha Allah. Allah Ta'ala murka tidur meniarak. Ada orang tanya soalan, dia kata, kan budak-budak kecil, baby, biasanya kalau di hospital tu jururawat akan tidurkan dia meniarak. Macam mana? Dia bukan tidur meniarak, kadang-kadang dia tidur tungging. Itu tidur baby. Tidur baby ni tidur yang tidak ada taklif. Kita orang tua ni yang dia awak kerja, dia kira orang baby, kenapa? Maka kita kata itu tidur orang tua, bukan tidur ahli neraka. Maaf, tidur kanak-kanak, tidur baby, bayi, itu dimaafkan. Mana cara dia tidur macam tu. Kalau kita tak bagi macam lain, tak selesa dia tidur. Jadi kita orang tua ni kena belajar-belajarlah. Belajar-belajar tidur mengikut cara yang diizinkan oleh syarak. Jangan suka-suka kita. Banyak juga benda yang kita rasa, aku biasa macam ni, aku biasa macam ni. Ada juga orang yang suka makan dengan tangan kiri. Bila kita baca hadis larangan tangan kiri, terkejut dia. Macam mana nak buat? Saya ni kidal. Kita kata kena latihlah dalam masalah ini. Takkanlah satu benda yang tidak boleh kita buat kecuali langsung darurat. Orang tu tak ada tangan kanan, ataupun tangan kanan dia tak boleh bergerak, lumpuh ke, itu lain. Makna kita kena tengok keadaan biasa dengan keadaan darurat tak sama. Keadaan biasa dengan keadaan darurat itu tidak sama. Alhamdulillah. Baik, kita pindah kepada hadis yang ke-821. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi asanid sahihah. Itu penilaian Imam An-Nawawi. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi SAW selesai solat subuh, Nabi sudah solat subuh, maka baginda SAW duduk bersila di tempat duduknya sehingga matahari terbit dengan sinarnya yang indah. Maknanya bukan sekat terbit matahari syuruk itulah, itu belum masuk waktu untuk kita solat sunat. Sebab itu dia kata tatlu asy-syamsu hasna, mana matahari dia memang naik dah. Dalam bahasa kitab lama dia panggil sepergalahan. Naik matahari sekadar sepergalahan
sekadar tungkat. Jadi kita kata sekarang ni duk main galah-galah sukar, kita ambil takwim lah tengok. Jadi takwim kata lebih kurang jarak dia dengan syuruk matahari hasna itu 15 minit. Tuan-tuan tanda lah. Jadi kita tengok di takwim, jangan tengok detail ada waktu tetap. Macam sekarang nak masuk musim sejuk dah ni. Hujung tahun ni maghrib awal 7.6 minit hari ni sudah masuk waktu. Subuh 5.53. Pandai. Maka syuruk mungkin 7-5 minit itu naik. Nanti mari musim lain pula syuruk lambat pula. Jadi kita kena tengok kadar yang dibenarkan solat itu dengan naiknya syuruk tambah 15 minit. Paling minimal 15 minit. Oh, dia kata ada tulis dalam takwim itu 28 minit, kita kata itu terbaik. Tetapi 15 minit itu minimal. Angka paling jarak yang paling kecil yang kita boleh. Yalah kita nak tunggu lama-lama, banyak masyarakat kita orang tua ni nak pergi tandas lah, dah duduk daripada solat subuh, sakit pinggang pun ada, bau roti canai pun ada, macam-macam bunyi dah. Bila dah cerah ni, orang lain dah semua pergi lain, kita duduk tunggu di masjid. Jadi kita ambil yang angka yang paling rendah sekali. Tengok Nabi kita SAW, para pelajar sekalian, duduk di masjid, dia tunggu sampai ke naik matahari, maka Nabi kita solat. Apa dia orang buat? Mungkin tuan-tuan tanda apa yang dilakukan waktu menunggu itu. Yang pertama sekali, selepas selepas solat, Nabi kita zikir lepas solat. Kemudian baginda zikir pada waktu pagi. Mungkin kadang-kadang Nabi SAW bagi tazkirah kepada sahabat, bertanya khabar. Ada juga dalam bab selepas ini, bab yang ke-120, yang 130 nanti, babur ru'ya. Bab menafsirkan mimpi. Biasa Nabi lepas subuh, habis dia zikir, dia memang dia paling pada sahabat yang akan tanya, siapa dia di kalangan kamu yang bermimpi? Tunggu dalam bab 130 nanti, kita akan huraikan di sana. Kata di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW duduk di tempat solat dia lepas solat subuh sampai naik matahari. Bila matahari dah naik, Nabi kita bangun. Ada riwayat kata Nabi kita solat di situ. Wa kanu yatahaddatsun. Dalam riwayat Muslim, mereka bercakap-cakap di situ. Bual-bual. Tentang apa? Fayakhuzuna fi amril jahiliyati fayadhakun wa yatabassam. Ada kalanya mereka cerita tentang pengalaman di zaman jahiliyah dulu. Mungkin orang kata, ya Rasulullah, kami zaman jahiliyah dulu pagi-pagi ni pergi duk cari apa-apa hayawan-hayawan lah. Cari makan tu makan ni. Jadi alhamdulillah kita zaman Islam ni tak ada dah, kita cari makanan yang halal. Contohlah, saya tak tahu apa isi kandungan mereka bercakap. Tapi ya tahaddatsun, dia bercakap-cakap tentang sejarah jahiliyah, pengalaman-pengalaman hidup dalam jahiliyah dulu yang Allah Ta'ala dah selamatkan mereka daripada jahiliyah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka hidayah, mereka bergembira, yadhakun, gembira, suka dan senyum-senyum. Maka kata di para ulama hadis ini menunjukkan betapa pentingnya orang yang duduk dalam Islam mengenali jahiliyah. Kalau kita tak kenal jahiliyah, bahaya tuan-tuan. Bahaya. Orang bawa mari apa saja cerita, kita tak tahu. Ingat ke betul dah. Kebetulan yang bawa mari cerita pun nampak orang baik juga. Maka kita tak ada nak tepis. Kita nak ketepikan bahawa ini khurafat ini amalan jahiliyah. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Jadi hadis ini menunjukkan kelebihan kita tunggu duha. Dan Nabi SAW duduk di sana. Yang pentingnya dalam hadis ini, bab ini yang kita naknya, apa dia para pelajar sekalian, yang kita naknya kana iza tarabba'. Nabi duduk bersela. Sebab kita ni bab tentang duduk. Maka Nabi kita duduk bersela. Alhamdulillah boleh kita duduk. Cuma dah dia sebut tentang solat pagi tu, kita sebutlah juga, rugi kalau tak sebut. Nanti tuan-tuan terlupa pula. Dia kata Abu Anas baca hadis ni tak cakap pun. Jadi di antaranya hadis yang diriwayat oleh Tirmizi,
Siapa yang duduk salat subuh berjamaah? Dengar ni. Siapa salat subuh berjamaah? Kemudian dia duduk yazkurunallah, berzikir, baca Quran, muzakarah macam Nabi tadi cerita sampai kepada terbit matahari. Syuruk. Selepas syuruk 15 minit mereka solat 2 rakaat, apa kita dapat? Hadis Tirmizi mengatakan ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna. 3 kali sempurna apabila ditulis perkara yang tersebut. Alhamdulillah. Dia kata lama tu. Tak lama. Tuan-tuan yang sudah biasa dengan kuliah subuh kita sekarang, kalaulah diandai kita boleh solat di masjid, boleh je kita duduk lama tu. Cuma bila lepas PKP ni, banyak cabaran lah pula kan. Nak pergi pejabat, nak pergi sekolah, nak pergi sana, pergi sini, hantar anak yang dah pencet, ada hantar cucu. Kita kata cabaran tu banyak. Jadi sekarang ni lah peluang, kalau kita boleh pergi masjid, duduk di masjid. Dia kata ustaz, Abu Ana, kami nak ikut kuliah subuh. Kalau balik nanti tak sempat pula. Kita kata balik tak apa. Pakailah dalam telinga tu kuliah, boleh je dengar. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Jelas kepada kita hadis 821. Kita berpindah kepada hadis 822. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il ka'bati muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadihi al-ihtiba wa huwa al-qurfusa. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Maksud dianya daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di halaman Kaabah. Nabi duduk dekat Kaabah, sedang duduk sambil memeluk lutut dengan tangannya begini. Dipanggil duduk qurfusa lah. Mana kita duduk gini, angkat lutut ke atas, kita peluk lutut tu. Peluk macam tu. Apa kalau bahasa orang kampung dia panggil paut bika tanggup ke apa benda. Saya pun tak ingat dah. Yang penting peluk lutut, angkat lutut, peluk. Itu dia panggil duduk qurfusa. Dan Ibnu Umar menggambarkan cara duduk itu dengan kedua tangannya. Dia buat tunjuklah peluk tangan dia tu, iaitu duduk qurfusa, duduk dengan mengangkat kedua lutut, merapatkan ke dada, lutut tu ke dada ke lutut, dan tangan memeluk lutut. Apa bahasa Malaysia? Orang Kelantan kata paut bika tanggup. Duduk gitu. Itu bahaya kalau tertidur batang lutut tu dia boleh keluar angin di bawah tu. Hati-hati para pelajar. Kerana itu duduk macam ni tidak digalakkan bila sewaktu menunggu solat. Waktu tunggu solat tidak digalakkan duduk macam tu. Sewaktu imam berkhutbah juga tidak digalakkan. Jadi kita duduk ni, duduk biasa boleh. Macam tadi lah, nak tidur angkat kaki pun, tindang kaki pun boleh, silang kaki. Tapi bukan dalam majlis ilmu lah. Majlis kita duduk biasa-biasa gitu. Alhamdulillah. Baik. Selesai kita masalah duduk. Hadis yang keempat dalam bab ini, hadis 823. Hadis 823. Wa an Qailah binti Makhramah. Qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurfusa. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsati ur'idtu min al-faraqi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Apa dia maksudnya? Daripada Qailah binti Makhramah, seorang wanita muslimah. Dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan mengangkat kedua lutut, merapatkan dada ke lutut itu dengan memeluk lututnya. Duduk apa tadi? Dia panggil duduk qurfusa. Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan khusyuk, Nabi duduk tenang, duduk zikir situ, aku berasa berdebar-debar, bimbang untuk meninggalkan baginda. Jadi aku nak lalu pun tak, orang panggil takut, duduk situ. Masya Allah. Kata di para ulama, hadis ini menunjukkan tawadhu' al-jalis. Seorang yang duduk itu sentiasa tawadhu'. Apabila dia duduk,
duduk apa? Mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita ingat Allah Ta'ala dalam gerak geri kita, dalam keduduk kita, kita teringat. Jadi Nabi kita duduk diam, dia berfikir. Sehingga sahabat yang kata, aku tak berani nak berlalu. Sebab apa? Bimbang, gerung. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat apa pun. Nabi duduk zikir, khusyuk situ. Dia tak jeling tengok ke awak pun. Tapi, apa dia? Haibah ni. Dalam bahasa dia kata haibah, dalam bahasa Melayu kata hebat. Kita rasa tengok dia tu, gerung. Kerana itu tuan-tuan guru, tuan syekh ni tak payahlah duduk tengking-tengking orang. Ni ada setengah tengok anak murid minum air depan dia, jerkah selalu. Buat apa jerkah orang? Jadi kalau orang tu berasa hebat dengan kita takut, kita tak jerkah pun dia takut. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian. Kita pergi pada hadis yang terakhir dalam bab yang ke-128. Hadis 824. Wa 'anis Syadid bin Suwaid radhiyallahu anhu qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Gini dia tunjuk tangan dia. Wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala al-yati yadi faqala sallallahu alaihi wasallam ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Imam Nawawi kata isnaduhu sahih. Maksudnya daripada Syarid bin Suwaid, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lalu di hadapanku. Mana saya duduk gini, Rasulullah lalu. Sedangkan aku duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan aku bersandar pada hujung tanganku. Biasanya kalau kita nak relax tu, kita letak tangan gini, kita duduk nyandar gitu. Letak tangan. Lalu baginda bersabda, Nabi tanya dia, ataq'udu qi'natal maghdubi alaihim? Mengapa kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi kita larang, dia kata duduk yang dimurkai. Mana duduk cara ni, cara bukan orang Islam. Dia panggil cara orang Yahudi, cara itu dia panggil gaya duduk tu. Habis kalau kita sakit belakang macam nak buat, kita letak dua-dua tangan gini, tak apa. Letak dua tangan gini tak apa. Jangan letak sebelah. Cuma dia kata di sini ala al-yati, tapak tangan ni, aliyah ni, duduk ujung tangan. Jadi, kalau kita sakit juga contohnya, kita uzur ni dia ada akta sendiri. Kita bukan nak ikut Yahudi, bukan nak ikut Nasara, tapi kita ikut keperluan kita. Contohnya kita lepas pada tahiyat akhir, kadang-kadang kita sakit lutut, sakit gaut, macam-macam sakit ada. Jadi kita nak bertungkap belakang dengan ni, elok kita jangan tungkap dengan ujung ni, tari. Mungkin kita guna gini ke? Tak. Ataupun kalau boleh nak selesai daripada larangan ni, letak dua-dua tangan di belakang. Ini lebih selesa. Sebab Nabi kita larang sahabat ni duduk dengan tangan kiri. Ada ulama kata kalau letak dengan tangan kanan terlepas daripada larangan. Jadi panjanglah perbahasan para ulama dalam masalah duduk jalsah yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla seperti yang disebut dalam hadis ini. Jadi setelah kita tengok maka para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kepada larangan yang tersebut. Ada kata larangan itu larangan sungguh. Ada yang mengatakan makruh larangan tersebut. Maka dua-duanya tidak elok. Tapi ada yang keras. Dia kata oleh kerana Nabi larang, larangan pun agak keras. Kenapa kamu duduk seperti duduk orang yang dimurkai oleh Allah? Mana itu bawa kepada perbuatan itu tidak harus dilakukan. Wallahu alam. Ini kalau dikata kalau dua-dua tangan tak apa. Tangan kanan pun la ba'sabi yang isra, maka ini termasuk dalam larangan. Wallahu alam. Para pelajar, para jemaah sekalian, kita cubalah elakkan diri kita daripada duduk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita
Dilarang juga duduk tidur meniarap. Baik, timbul soalan. Dia kata kalau saya nak mengurut, biasanya urut atas belakang kena meniarap. Dia gini kaedah. Bila ada larangan, kalau ada sebab, keperluan, lainlah cerita. Ini tak ada maksud. Saja nak tidur macam tidur meniarak je, itu yang dimarah. Sama juga duduk tadi. Kalau ada keperluan, kita uzur sakit contohnya, sudah saya bolehlah kita tekan. Tapi kalau tak ada saja-saja, elok kita jangan buat. Wallahu alam. Tamatlah kita hadis bab yang ke-128. Baik, sekarang ni kita pindah kepada bab 129. Tengok muka surat 564. 564. Babu adabil majlisi wal jalis. Bab adab berada dalam majlis, wal jalis, adab duduk bersama orang lain. Kena tambah terjemahan tu. Adabul majlis wal jalis. Makna adab duduk dalam majlis dan ketika kita duduk bersama dengan orang lain. Kita ada etika yang tersendiri. Cara nak duduk macam mana. Baik para pelajar sekalian, kita mulakan bab ini dengan hadis nombor 825. 825. Kalau boleh tuan-tuan letak nombor hadis, letak nombor 1. Hadis ini, hadis bab kita ni panjang juga. Dia ada 13 hadis. Kita ambil beberapa hadis yang sempat. Tak sempat, kita sambung dalam siri akan datang insya-Allah. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa kana ibn Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu membangkitkan orang di tempat duduknya. Apa makna membangkitkan? Orang ni duduk sini, kita mari bangun tempat saya tu. Tak boleh. Nabi larang. Kemudian dia duduk pada tempat tu. Dia suruh orang tu bangun, awak pergi duduk. Kecuali di rumah kita. Kalau di rumah kita, ini kursi kita, kursi bos, kursi tuan rumah, jangan tetamu duduk. Kalau duduk juga, dia berhak bangun. Ni tempat saya ni. Boleh. Tapi untuk majlis awam, majlis umum, tak ada siapa boleh bangkitkan orang, bangunkan orang untuk dia duduk di situ. Tak kira lah dia VIP ke, VOP ke apa benda, tidak boleh. Tetapi hendaklah kamu meluaskan dan memberi tempat duduk. Maknanya kalau orang datang, kita jangan bangun. Kita bagi ruang. Kecilkan sikit. Tadi duduk gini, relax, buka sayap. Kecilkan sikit. Orang Kelantan kata kesok-kesok. Maknanya bagi ruang. Duduk sini. Rapat-rapat. Bagi orang lain masuk. Untuk kita bangun bagi orang, lah. Itu bahasa, dia panggil hak asasi. Ini dia panggil hak asasi. Hak asasi orang, tempat duduk tu hak dia. Sebab dia datang dulu. Ibnu Umar, seorang sahabat ni yang suka praktis apa-apa yang Nabi kita ajar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila ada seorang bangkit dari tempat duduknya lalu memperselakan untuk duduk di tempat itu, dia tidak akan duduk di situ. Hadis ini muttafaqun alaih. Ibnu Umar ni orang yang kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau walaupun ialah sahabat Nabi,
Orang hebat. Bila orang tengok dia, Tuan Syekh, mesti kita akan bangun. Duduk sini. Ibnu Umar tak akan duduk tempat orang tu. Bertegas dia. Baik. Apa yang kita dapat perbincangan dalam hadis ni, para pelajar sekalian, larangan daripada membangkitkan orang, bangun orang, kita duduk tempat dia. La. As-sunnah, yang sunnahnya, bagi ruang. Kalau masih ada lagi, boleh kita himpitkan sikit, bagi orang duduk, tak apa. Nak bangun, jangan bangun. Kecuali orang ni orang tua, orang uzur, kita ada tempat, duduk atas kerusi, dalam majlis, atas bah pun sama, atas bah ke atas kereta api, atas kapal terbang tak berlaku lah, sebab dia sudah ada nombor. Bah pun sekarang ni ada nombor kan, macam atas kereta api, LRT. Bila tengok orang ni datang di atas keuzuran, kita bangun, itu fadilah. Itu pun tak boleh kita suruh orang, bangun, aku nak duduk, ni tongkat. Tak. Orang yang tengok tu lah kena prihatin. Oh, dia ni orang uzur ni. Kita bangun. Masya Allah. Baik. Ibnu Umar, warak dia radhiyallahu anhu, dia tak mau bangun. Tak mau. Jadi orang ni banyak sebab dia bangun tu. Sebab yang pertama kerana dia hormat kepada orang yang datang. Sebab yang kedua kerana orang suruh dia bangun. Bangun. Kan ada kan orang yang tengok, VIP, bangun. Ataupun memang dia rasa malu. Jadi semua ni tidak diharuskan orang, kita bangunkan orang kerana nak ambil tempat dia, tidak. Awak nak tempat, mari awal. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis 826. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Rawahu Muslim. Ini menarik nih perbincangan ini. Maksud dianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi pada majlis yang sama. Tanda ni para pelajar ada kitab tulis. Pada waktu dalam majlis yang sama. Maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan tempatnya itu. Dia berhak mendapat tempat. Contohlah, kita pergi masjid, kita duduk depan, sah depan. Tiba-tiba sakit perut, terkentuk batal wuduk contohnya, maka boleh kita tinggalkan tempat itu, pergi ambil wuduk, kita boleh masuk balik, pergi duduk tempat kita tadi. Kerana itu dianjurkan supaya, kalau musim sekarang ni ada sejadah kan, kita pun letak sejadah, kita solat sunat di situ. Waktu ada keuzuran nak keluar, nanti kita masuk balik. Ataupun kalau tak ada apa pun, ambil kopiah letak situ. Nak tinggal beg, lain macamnya jadi. Mari-mari tengok beg tak ada. Allah, ataupun tinggal beg kosong. Masya Allah. Sebab apa boleh? Kerana memang dia datang pada waktu itu, dia nak solat, maka jadi hak dia. Apa yang tak boleh? Tak bolehnya kita booking tempat. Contohnya kita kata pakcik ni, tok ayah ni, memang dia duduk sah ni, tapi nak habis solat zuhur nak balik rumah, dia ambil sejadah letak. Jangan siapa duduk tempat aku. La. Siapa datang awal, ambil sejadah pakcik, lipat tak belakang. Dia datang, dia ambil. Ada tempat kosong masuk. Tak ada tempat kosong, awak duduk sah dua. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang booking tempat. Orang Kelantan kata cuk tempat. La. Tidak boleh main cuk. Ni ada setengah orang ni, jangan bengking dia. Dia marah kau duduk pak dia. 20 tahun dah ni. 20 tahun dah di sini. 100 tahun pak cik, kalau pak cik mari lambat, duduklah tempat lain. Kenapa pula booking sini? Ada terjadi sedemikian.
Mana orang ni booking tempat, macam masjid ni dia punya dah. Dekat tiang ni, siapa duduk kena. Lah, kita kata pakcik tidak berhak untuk melakukan sedemikian. Alhamdulillah. Kalau masjid saya tegur. Nak booking tempat, lah. Ambil sejadah lipat, letak belakang. Nak sini, boleh. Datang awal, ambil sejadah letak situ. Boleh je, tidak, kita tak larang. Oh, tak kata pakcik Zuhur asal semua sini. Dari datang awal duduk Tapi nak membangunkan orang ke belakang ataupun nak booking tempat, sejadah jangan siapa usik, itu tidak boleh. Tidak berhak. Nah, ya kita ingatlah. Baik. Kita faham hadis ni kan? Mana orang yang sama bila dia keluar kerana emergency sambil tunggu solat itu, boleh dia pergi. Sekarang ni tadi saya show dalam khutbah saya. Oleh kerana musim Covid ni, kita tak mau berkumpul ramai-ramai. Jadi Pak Haji yang datang awal ke masjid, jangan tunggu di belakang, terus sah depan. Bawa awak punya sejadah letak sini, solat sunat tahiyatul masjid. Dia datang awal, contohnya maghrib, Zuhur pukul 1, pukul 12.30 datang dah dia. Dia pun solat sunat tahiyatul masjid, letak sejadah, dia pergi duduk, cari tiang mana-mana supaya tidak berkumpul ramai. Elok di musim ni, musim penjarakan ni kita kata boleh. Dah, nanti tengok dah siap azan, dah imam keluar nak qamat dah, bangun pergi tempat kita. Tapi jangan booking 24 jam, tak boleh. Jangan booking 24 jam. Wallahu a'lam. Ini juga termasuk dalam larangan. Kita berpindah kepada hadis yang ketiga dalam bab kita ni. Hadis 827. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Jalasa ahaduna haitsu yantahi. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Maksudnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila kami datang kepada Nabi, maknanya bila kita nak pergi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid ke di mana Nabi kita kuliah, salah seorang di antara kami duduk di tempatnya yang paling akhir, mana yang masih kosong. Ini adab. Maknanya kalau majlis itu dah penuh, ujung dah budak, ada situ lawak. Mari lambat nak pergi depan. Kenapa? Datang lambat, tapi nak pergi ke depan. Kita kata la ijlis hunak, duduk situ. Ada kecuali juga dalam Islam ni, dia tidak kompayaku macam tu. Apa dia kecuali apabila orang itu, nanti kita baca hadis. Apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang ni akan duduk yang tempat yang terakhir sekali. Dia duduk di mana? Duduk di tempat yang paling akhir, ujung sekali lah tempat tu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan orang ni melangkah kepala orang, lompat atas memisahkan di antara dua orang. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita, ajar apa? Ajar beradab. Tengok ni para pelajar sekalian. Bila kita boleh melangkah ke depan? Cuba tanda sikit. Bilakah kita dibenarkan melangkah ke depan? Boleh kita melangkah ke depan, yang pertama kalau dia tu imam. Contohnya masjid kita ni pintu dari belakang, tak ada pintu imam. Kan ada setengah masjid ni pintu imam dia ada khas. Dia masuk dari mihrab dia tu, dari pintu pejabat imam. Sesalah, tak ada langkah orang. Ia ni memang tak ada tempat. Satu, dia boleh pergi ke depan. Yang kedua, kita tengok,
kosong di tengah. Dekat pintu ni bersumbat, jam. Ni perangai kita ni, perangai sebahagian daripada masyarakat kita. Mari, sumbatlah dekat pintu. Panggil ke depan, buat lembu kenyang, dak je. Ini perangai yang tidak bagus. Maka kalau kita tengok ada kosong depan, langkah pergi. Sama juga dalam majlis ilmu contohnya. Kosong kat depan ustaz. Belakang tu bersumbat, jadi boleh kita pergi duduk depan tu. Tapi kalau kita nampak sahnya dah penuh, tempat kuliahnya sudah penuh, tak perlu awak terok masuk, tak perlu awak menyelit masuk, duduklah di belakang. Nak duduk depan tuan guru, mari awal minggu depan. Itu dia punya kaedah. Nak duduk di sah awal, datang awal. Mana ataupun yang ketiga, andainya dia nak balik semula ke tempat dia, bolehlah. Mana 3 cara tadi. Kalau tidak, berpeganglah kita dengan hadis Jabir tadi, jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kita kena duduk di belakang, di mana tempat kosong di belakang, duduk situ, jangan rempuh, jangan mencela. Orang Kelantan kata jangan terok masuk. Terok ni apa dia terok? Jangan rempuh masuk. Kecuali tadilah 3 perkara tadi. Sini dekat pintu bersumbat, tapi depannya kosong, masuk. Itu memberadab lah, jangan langkah-langkah kepala orang. Jadi kita kena belajar adab. Tamatlah dulu setakat itu perbincangan kita tentang adab bila kita masuk dalam majlis. Adab masuk dalam majlis. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Beberapa adab tentang majlis, iaitulah tidak dibenarkan memisahkan 2 orang. Contoh orang ni 2 orang sini, tiba-tiba kita mari duduk celah tengah lah. Ataupun memang kosong di sini. Ketika itu minta izin. Awak 2 rapat ataupun saya masuk tengah. Dia kata duduk tengah tu. Duduk. Contohnya dia 2 orang. Ada setengah orang ni, dia tak selesa kawan dia bercakap dengan dia. Ada juga dia tak selesa orang bercakap dengan dia. Tapi apa boleh buat? Nak bercakap juga kawan tu. Jadi kebetulan ada orang mari duduk, orang mari nak duduk kat tengah. Oh, terima kasih lah. Duduk di sini, duduk sini. Jadi kita kena tengok situasi, tengok keadaan. Family, keluarga. Jadi jangan masuk dalam rempuh duduk tengah-tengah orang. Jangan. Wallahu alam. InsyaAllah hadis 828. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang sampai ke akhir bab 129 ini insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.